Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarul dan saya daripada Kumpulan Titans. Ahli kumpulan saya, Muhammad Hanif, Muhammad Ashraf Fahmi, Muhammad Zulkifli dan Mio Nur Salam akan menyampaikan sebuah video pembentangan mengenai tajuk kajian kami iaitu isu pencemaran sungai di Malaysia. Tapi sebelum kami menyediakan pembentangan ini, kami akan mainkan sebuah video klip durasi pendek sebagai satu pengenalan dan gambaran yang lebih jelas untuk memahami tajuk kajian kami. Baiklah, selamat menonton. Sungai adalah anugerah semula jadi yang mengalir tanpa halangan dan menjadi sumber kegunaan harian buat semua organisme. Sumber yang bersih, air yang jernih membantu semua organisme untuk mendapatkan keperluan harian yang utama dan penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Sifat tamak, pentingkan diri dan tiada nilai penghayatan alam sekitar adalah pemangkin yang mendorong pencemaran air sungai. Gangguan bekalan air mengganggu kesenangan penduduk. Tua, muda menanggung akibat perbuatan kerasukan manusia mengejar nilai materialis. Ilmu, kesedaran dan tindakan kolektif perlu dipupuk untuk menjaga sungai di negara kita dalam membendung isu ini. Konsep sayangi sungai kita perlu dijadikan moto dalam diri dan prinsip kehidupan, bukan sekadar laungan kosong semata-mata. Bangun dan cegah pencemaran, wahai rakyat Malaysia. Baiklah, sebentar tadi anda telah lihat sebuah klip pendek sebagai gambaran mengenai tajuk kajian kami. Sungai adalah satu keperluan utama bagi semua organisme, iaitu merangkumi manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sungai ini adalah sebagai sumber air bersih kepada manusia dan ia amat kita perlukan dalam kegunaan harian. Tetapi apabila berlaku pencemaran seperti pembuangan sampah, pembuangan sisa domestik dan sisa kimia, ia akan menggugat tahap kualiti air sungai tersebut dan akan mengganggu kesejahteraan rakyat setempat. Baiklah, sungai ini juga mempunyai fungsi yang sangat prominent, iaitu penting dalam menjamin keseimbangan alam sekitar. Dan sungai ini mempunyai proses yang dinamik, iaitu sebagai satu sumber air dalam kehidupan untuk jangka masa yang panjang, dan itulah sungai dikenali sebagai river of life. Tapi apabila fenomena pencemaran dan endapan elemen luar mengganggu proses sungai, ia akan menyebabkan kitaran sungai akan terjejas dan ingin menyebabkan isu pencemaran sungai itu berlaku. Baiklah, mengenai pencemaran sungai, kita mempunyai 25 sungai telah dinyatakan sebagai kelas 4 dan 5 oleh Jabatan Sekitar sebagai sungai yang tercemar. Mengikut indeks kualiti air, sungai tersebut di bawah paras 31.01, di mana tahap pencemaran itu sangat tinggi. Dan Sungai Batu di Johor telah dikatakan dan dinyatakan oleh Jabatan Alam Sekitar sebagai sungai kelas kelima, iaitu sungai mati, kerana sungai itu tidak dapat selamatkan lagi disebabkan oleh pencemaran yang melampau. Tetapi fenomena ini juga adalah disebabkan oleh masalah aktiviti masyarakat tersempat itu sendiri yang menyumbang atau mendorong masalah pencemaran ini berlaku. Baiklah, apabila kita faham fenomena ini, kita kena lihat daripada sudut alam sekitar. Pencemaran sungai ini akan menjejaskan ekosistem kawasan setempat dan memberi ancaman biologi, iaitu menjejaskan tahap kebersihan dan kesihatan sesuatu organisme yang menggantung kepada air ini adalah disebabkan oleh pembuangan sisa kimia, sisa domestik dan pelbagai lagi yang mampu mengancam ekosistem sungai. Dan disebabkan oleh ancaman ini, ia akan menggugat sumber sungai yang ada dan akan mendorong juga masalah yang seterusnya seperti kepususan flora dan fauna dan akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan boleh berlaku. Seterusnya, dari sudut sosial, pada tahun 2020, 6 kali berturut-turut dirokokkan mengenai gangguan bekalan air disebabkan oleh pencemaran sungai. Dan pada tahun 2021 juga, gangguan bekalan air berulang walaupun pada fasa awal PKP sebanyak 3 hari di setengah kawasan. Ia mampu mengganggu kesejahteraan rakyat Selangor dan menjejaskan tahap kesihatan kerana manusia memerlukan air, sumber yang penting dalam kita melawan
bencana COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita. Tapi ini adalah satu mesej juga. Tahap kebersihan sungai di negeri Selangor yang sedang terancam dan perlu dilakukan sesuatu. Baiklah, saya akan serahkan video perbincangan ini kepada ahli kurang saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli akan menerangkan mengenai punca-punca pencemaran sungai. Kumpulan kami telah mengklasifikasikan kepada dua punca pencemaran sungai, iaitu punca domestik dan juga punca sisa kimia. Dari segi punca sisa domestik, masalah utama adalah masyarakat sekeliling yang tiada kesedaran untuk menjaga kepentingan sungai. Disebabkan oleh perkara itu, kelemahan dalam sistem pendidikan negara untuk menyedarkan masyarakat sejak dari bangku sekolah lagi untuk menerangkan betapa pentingnya menjaga kebersihan sungai. Punca kedua dari segi sisa domestik adalah sampah-sampah seperti kotak, kertas, bekas makanan, air sisa kumbahan daripada restoran dan sisa buangan yang menghasilkan amonia. Perkara ini berlaku adalah disebabkan kurangnya pemantauan dan kempen-kempen kesedaran untuk menjaga kebersihan sungai oleh pihak yang berwajib. Dan yang seterusnya adalah berlakunya masalah saliran tersekat, iaitu mengurangkan kualiti air dan juga mencemarkan kualiti air. Perkara ini juga berlaku disebabkan oleh kelemahan pemantauan oleh pihak yang berkuasa. Punca pencemaran dari segi sisa kimia pula adalah yang dilakukan oleh pengusaha industri besar, terutama kilang-kilang perindustrian. Industri yang semakin rancak tumbuh menjadi masalah utama kepada pencemaran sungai di negara kita. Sisa-sisa kimia daripada industri yang dibuang terus ke sungai tanpa dirawat yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai. Perkara ini berlaku disebabkan oleh kurangnya penguatkuasaan dan juga pemantauan oleh pihak berkuasa. Punca yang seterusnya dari segi sisa kimia adalah masalah yang sering terjadi adalah peratusan minyak hitam dan merkuri yang tinggi dilepaskan ke sungai tanpa dirawat terlebih dahulu. Perkara ini menyebabkan berlakunya pencemaran air yang mengganggu sumber air bersih kepada penduduk sekitar. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Fahmi bin Ismail. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai kesan akibatnya berlaku pencemaran sungai. Kesan daripada pencemaran sungai boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu kesan sosial, kesan ekonomi dan kesan biologi. Pertama adalah kesan sosial, yang mana kesan ini terhadap masyarakat setempat yang menggunakan sumber air sungai sebagai sumber air utama untuk kegunaan harian. Kesan ini akan menjejaskan kesejahteraan masyarakat dan menjejaskan keperluan sumber air bersih. Masyarakat akan terputus bekalan sumber air bersih untuk kegunaan harian mereka. Ini juga akan menimbulkan kesulitan dalam kelangsungan kehidupan harian mereka. Kedua adalah kesan ekonomi. Kesan ekonomi ini akan berlaku kepada pihak pengurusan air tempatan apabila berlakunya pencemaran air sungai yang mengalir ke loji air. Sebagai contoh, syarikat pengurusan air akan memerlukan penambahan kos yang berlebihan ketika dalam proses merawat dan membersih sumber air sungai. Ketiga adalah kesan biologi. Kesan biologi adalah kesan terhadap kesihatan masyarakat ketika menggunakan sumber air yang tercemar. Dengan ini, tahap kesihatan masyarakat akan terancam apabila sisa buangan yang mencemarkan air sungai. Sebagai contoh, air sungai tercemar yang diminum oleh seseorang akan meningkatkan tahap merkuri dalam badan yang boleh menyebabkan eczema dan anemia yang boleh mendorong kepada kegagalan hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miwan Salam bin Ahmad Syfawi, nombor metrik A177917. Pada hari ini akan mentangkan tentang tindakan bagaimana untuk mengatasi isu pencemaran sungai, terutamanya di Selangor.
Pertama sekali kita akan menggunakan cadangan pendedahan dan juga kempen kesedaran melalui agenda pendidikan awal dalam KSSR dan juga KSSM dalam alam sekitar. Yang kedua, melalui kempen River Scientist untuk memperkasakan konsep sayangilah sungai kita. Yang ketiga, gabungan pendidikan dan kempen kesedaran akan dapat memperkasakan amalan 3R dan menghakis tabiat kebergantungan terhadap barang plastik. Langkah kedua adalah melalui penguatkuasaan seperti yang telah ditubuhkan oleh Polis Darat Malaysia melalui UGKA, Unit Gerakan Kelestarian Awam. Cadangannya adalah melalui pembaharuan dan juga pengukuhan penguatkuasaan undang-undang. Agenda-agendanya adalah melalui akta yang lebih tegas, kompaun maksimum, penyertaan lesen operasi kepada syarikat yang terlibat, penubuhan unit khas dalam PDRM untuk memantau kegiatan yang mengancam alam sekitar melalui Polis Alam Sekitar, dan juga yang terakhir, afiliasi di antara dua pihak dan juga Jabatan Alam Sekitar dalam memantau dan menambah baik sistem sungai. Yang terakhir sekali adalah melalui microsite lab. Produknya adalah melalui kaedah organik, operasi sisa domestik, bahan kimia ringan boleh dicerna oleh mikrob, bahan biodegradable iaitu kulit nanas dan juga tebu. Yang kedua, sisa domestik tambah amonia dalam sungai dapat dicerna oleh mikrob dengan menggalakkan proses komposit semula-jadi iaitu mengawal kitaran nitrogen. Ketiga adalah hasil kaedah organik akan dijadikan komposit semula-jadi yang boleh dikomersialkan. Seterusnya adalah Magna No Waste Cleaners. Produknya adalah kaedah bukan organik iaitu nanomagnet. Operasi aplikasi nanomagnet terhadap bendasing impurities, merkuri minyak hitam yang mempunyai charge ion membrane positif dan juga negatif. Merkuri dan minyak hitam mempunyai membrane magnetik yang menghalang daripada larut dalam air. Nanomagnet ferrum oxide dapat aktifkan medan magnet partikel untuk menarik, menggumpal, coagulate elemen logam berat daripada air sungai. Hasil koagulasi nanomagnet boleh diekstrak kembali dengan elektrolisis dan disuling semula kepada elemen asal untuk digunakan semula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanif. Di sini saya ingin menerangkan mengenai cadangan dan kesimpulan. Yang pertama, dari segi fungsi sungai. Sungai merupakan khazanah tidak ternilai yang berperan sebagai sumber utama keperluan seharian seperti makanan, pengangkutan dan juga membantu ekonomi negara. Yang kedua adalah produk dan cadangan yang membantu mengurangkan pencemaran sungai. Dengan wujudnya sistem pendidikan sejak dari bangku sekolah lagi sehingga ke peringkat universiti, individu akan dapat menerapkan nilai dan budaya cintakan alam sekitar, terutamanya sungai, serta penguatkuasaan undang-undang yang tegas dengan tindakan drastik terhadap salah laku dengan kerjasama tindakan unit khas. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas dengan tindakan drastik terhadap salah laku dengan kerjasama tindakan unit khas PDRM serta Jabatan Alam Sekitar. Sebagai kesimpulan, sungai adalah tanggungjawab semua kehidupan. Sungai adalah satu anugerah ciptaan Tuhan yang sempurna, merupakan keperluan penting bagi semua makhluk di muka bumi ini. Semua manusia haruslah melindungi dengan memelihara serta memulihara dengan mengekalkan keindahan alam dari kebinasaan manusia sendiri, iaitu sungai tersebut, serta paparan untuk generasi pada masa akan datang supaya dapat melihat keindahan sungai secara semula jadi. Di sini kami menegaskan bahawa solusi produk tangible dan non-tangible oleh kumpulan kami mampu menangani masalah pencemaran sungai dan dapat mencegah dengan mengesan dari awal punca utama yang berlakunya sesuatu bentuk pencemaran terhadap sungai. Harapan kami adalah produk ini dapat menjadi pencetus budaya yang baru dalam masyarakat bagi memelihara dan memulihara sungai dari kerjasama
semua golongan pihak serta kesedaran dari sikap individu yang dapat mengubah keadaan dengan rasa sayang dan cintakan sungai. Oleh yang demikian, ini dapat menjadikan sungai di Malaysia setaraf dengan negara maju dan bertanggungjawab dalam menjaga khazanah alam. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan stay safe semua. Assalamualaikum.